dan ia terjadi pada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebarangkalian terjadinya mukjizat baru tidak akan berlaku. Adapun kekalnya mukjizat sampai ke akhir hayat, sampai kepada hari kiamat, maka itu tidak dinafikan. Mukjizat nabi-nabi yang terdahulu tapi berkekalan kemukjizatannya sampai kepada hari kiamat, itu masih berlaku. Seperti mukjizat Al-Quran. Sekalipun setelah kewafatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemujizatan Al-Quran masih kekal, menjadi cabaran sepanjang zaman dan tidak ada yang mampu mencabarnya. Yang saya maksudkan tadi, munculnya mukjizat-mukjizat baru, yakni pada orang yang mendakwa menjadi Nabi, tidak akan berlaku lagi. Sudah tertutup ruangan ini. La nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, tidak ada Nabi selepasku. Jadi kebarangkalian anda yang adanya mukjizat baru tidak akan berlaku lagi. Tidak ada anda yang itu. Maka antara perkara-perkara yang luar biasa juga yang terjadi pada manusia itu dinamakan irhas. Irhas ini berkait dengan mukjizat jugalah, kerana ia terjadi pada seseorang yang bakal menjadi Nabi sebelum diangkat, dizahirkan, diisytiharkan sebagai Nabi. Jadi perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi pada manusia-manusia seperti ini dinamakan irhas. Jadi kita boleh kelompokkan dia sebagai sebahagian dari mukjizat. Maka itu sebahagian daripada perkara-perkara yang menyanggahi adat kebiasaan manusia. Dan di antara perkara-perkara yang menyanggahi adat kebiasaan manusia itu dinamakan karamah, kekeramatan. Dinamakan karamah. Juga perkara luar biasa terjadi pada manusia. Dan karamah ini atau kekeramatan ini terjadi kepada para wali, terjadi pada golongan aulia. Segala perkara-perkara yang luar biasa, yang pelik, dizahirkan Allah kepada orang-orang soleh, para wali ini, maka dinamakan sebagai karamah. Namun di sana ada juga perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi bukan pada para wali, terjadi pada kelompok-kelompok orang-orang yang fasik, Muslim tapi fasik, sama ada fasik zahir atau fasik batin. Fasik zahir memang nyata, amal-amal ibadah tidak dilaksanakan, jelas ibadah-ibadahnya tidak dilaksanakan secara berterusan, solatnya pun tidak, kalau berlaku pun tak cukup bilangan, puasa juga begitu. Maka kalau terjadi perkara-perkara pelik kepada orang ini, jelas itu suatu yang dinamakan sebagai sihir, yang termasuk dalam kelompok istidraj. Sesuatu yang dizahirkan, zahirnya nampak pelik, yang barangkali dinilai oleh manusia sebagai suatu kemuliaan, sebenarnya dia adalah tipu daya. Atau juga terjadi pada kelompok orang-orang yang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, musyrik, juga dinamakan sihir, yang pada dasarnya dia adalah tipu daya, istidraj namanya. Dan ada satu perkara lagi yang juga dinamakan, juga merupakan perkara-perkara pelik, perkara-perkara yang pelik yang melanggar adat kebiasaan manusia, terjadi bukan kepada para wali tapi orang soleh, orang biasa, Muslim, mukmin. Nak kata soleh sangat, taklah juga. Nak kata orang tu dekat dengan Allah, asyik dengan Tuhannya, tidaklah juga. Adalah kata gitu je lebih kurang. Tapi solatnya, kewajipan-kewajipan agama terlaksana. Lalu terjadi pada orang ini perkara-perkara yang luar biasa, dinamakan ma'unah. Dan ia adalah sekelompok dalam apa yang kita namakan karamah.
cabang-cabang dia, anak beranak dia jugalah pada orang soleh yang biasa. Jadi apa-apa yang berlaku yang melanggar adat kebiasaan terjadi pada manusia, inilah ukurannya. Sebagai mukjizat tidak mungkin lagi berlaku. Yang tinggal kemungkinannya terjadi sama ada karamah, yang termasuk juga ma'unah, ataupun sihir dan istidraj. Bagaimana nak membezakan dua perkara ini? Saya fikir ada babnya yang khusus yang akan dibahaskan selepas ini. Beberapa kriteria yang perlu difahami untuk membezakan antara kekeramatan para wali dan juga istidrajnya orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kufar ini. Alamat-alamatnya ataupun tanda-tandanya akan dijelaskan pada babnya nanti insya-Allah. Yang ingin saya jelaskan bahawa apabila terjadi perkara-perkara luar biasa ini, manusia kadang-kadang menjadi heran dan tercengang. Bahkan ada kalanya keyakinannya terhadap qada-qadar Allah kadang-kadang semacam terganggu kerana perkara-perkara ini. Pelik, tercengang dia dengan perkara-perkara luar biasa seperti itu. Maka kerana itulah Syekh dalam kalam hikmat ini cuba menutup sesuatu yang boleh mengganggu gugat keyakinan manusia itu. Maka kata Syekh bahawa kekerasan semangat ternyata tidak dapat menembusi dan merubah tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Yani pelik mana sekalipun perkara-perkara yang terjadi itu pada diri wali. Apa-apa yang terjadi pada para wali yang merupakan kekeramatan itu, pelik mana sekalipun, tetap tidak merubah qada Allah, tidak menukar ketentuan Allah. Lalu bagaimana? Yang pelik itu bagaimana? Sebenarnya itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya yang ditetapkan oleh Allah. Maka itulah yang ingin dinyatakan oleh Syekh di sini. Bahawa jangan sampai kita berkeyakinan apabila melihat kekeramatan para wali, lalu kita menyangka bahawa hebatnya para wali ini sehingga boleh merubah ketentuan Allah. Jangan sampai begitu keyakinan kita. Bahawa apa yang berlaku itu, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya ketentuan Allah. Bukan dia merubah ketentuan Allah. Maka sebab itu, para awliya, orang-orang soleh, mereka tidak merasa heran terhadap perkara-perkara pelik itu. Mereka tidak merasa heran. Kenapa? Mata hati mereka itu memandang kepada kudrat Allah, memandang kepada qada-qadar Allah. Jadi apabila memandang kepada kudrat Allah, tidak ada apa yang pelik. Semuanya terangkum di dalam kekuasaan Allah. Tak rasa pelik apa? Lebih lagi pun boleh berlaku. Maka di sinilah bezanya pandangan orang yang tajam mata hati dengan orang yang jahil seperti kita. Ahli makrifat apabila mereka menyaksikan perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada para wali, mereka tidak merasa heran dan tercengang. Kerana mereka tahu itu qadar Allah. Pelik lagi pun tak rasa pelik. Tapi kita ini ia agak ghaflah hatinya. Bukan jahil, tidak jahil, kerana kita sudah tahu tentang ilmu, tentang qada-qadar Allah dan percaya kepadanya. Tapi ghaflah hati, lalai hati, lupa hati, tercengang tengok, oh polai sungguh hebatnya. Tidak salah seperti itu. Tidak salah. Pada orang yang melihat seperti itu tidak salah. Bukanlah menyebabkan terbatal keyakinan terhadap qada-qadar Allah. Cuma tercengang peliknya perkara itu. Terdendeng sekejap pandangannya terhadap qada-qadar Allah pada waktu itu. Bahkan kejadian seperti ini sebenarnya tidak dapat dinafikan. Kerana itu dinamakan karamah sebagai karamah sebenarnya untuk memperlihatkan kemuliaan. Jadi kalau ada orang berasa pelik terhadap perkara-perkara pelik yang dizahirkan Allah pada para wali itu tak, jangan kata apalah, memang begitu pun.
Kerana Allah Ta'ala menzahirkan perkara-perkara yang luar biasa ini pada seseorang wali itu sebenarnya untuk memuliakan para wali. Cuma yang ingin saya nyatakan, orang arif bila melihat kejadian ini, dia tak rasa pelik. Orang awam, orang ramai seperti kita memang rasa pelik. Kerana dia luar biasa. Memang pelik, luar biasa. Jadi Syekh ini cuma nak menjelaskan kepada kita bahawa pelik mana kejadian pun, apa juga kejadian yang berlaku yang melanggar adat kebiasaan manusia, sebenarnya tidak merubah qada-qadar Allah. Itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh dalam perkara ini. Dan yang kedua yang berkait dengan perkara ini tentang rahsia kewalian. Antara rahsia-rahsia kewalian itu diberikan Allah himmah aliyah, himmah yang tinggi, yang di dalam hadis Nabi menyebut tentang perkara ini dengan bahasa al-iksam, yang dapat diambil daripada beberapa riwayat hadis. Rubba ash'asa aghbara zitimraini law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ada kalanya orang yang kusuk masal, berdebu pakaiannya, memiliki dua pakaian yang compang-camping, zitimraini law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah, berdoa kepada Allah, pasti diperkenankan. Terjadi maksudnya. Lalu dalam riwayat menyebut beberapa kelompok para sahabat yang mendapat kurniaan ini. Antaranya adalah Al-Bara bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, yang disebut diberikan Allah kelebihan ini. Kalau dia kata, masing mulut dia jadi. Lalu bagaimana? Jadi masing mana mulut manusia sekalipun, mulut para wali sekalipun, sebenarnya yang terjadi itu, itulah yang diqada-qadarkan Allah. Jadi jangan rasa pelik. Itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dizahirkan Allah pada orang ini untuk dimuliakan, supaya orang menapa, oh mulia, Allah Ta'ala memuliakan engkau. Memang itu tujuan dinamakan karamah. Kerana karamah itu satu kemuliaan. Memang dizahirkan Allah bertujuan itu, untuk memuliakan seseorang hambanya yang dikasihi. Lalu orang ramai pun nampak pelik lah. Tapi hakikatnya itulah qada-qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu terjadi pada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Makanan hal sedikit, tiba-tiba jadi kau banyak. Dah habis. Orang ni makan, orang ni satu, dah habis makanan. Terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanan yang sedikit boleh mengenyangkan jumlah yang ramai. Dah habis-habis. Lalu apa komentar Abu Bakar? Barangkali ini mainan setan ni barangkali. Begitu kata Abu Bakar. Lihat si Arif, dia tidak menghiraukan semua ini. Kerana dia memandang kuasa Allah, kudrat Allah, iradat Allah. Tak heran dia. Jadi dia buat komentar begitu, barangkali ini mainan setan katanya. Adapun kita lain. Tu baru sikit baru tu. Aku tunjuk sikit baru tu. Kalau kita lah, baru 10% baru tu. Banyak lagi ni aku simpan lagi ni. Dah tunjuk lagi je kamu. Kalau kita jauh langit dengan bumi sikap kita. Antara Arif dan jahil sangat jauh. Si Arif memandang kepada rahsia ketuhanan yang tinggi. Si jahil ini melihat fenomena alam yang pelik-pelik, jadi syok seorang gitu je. Itu si jahil tidak memahami rahsia itu. Firman Allah, kata Syekh, kata Syarih rahmatullah alaih, kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Itulah hakikatnya. Jadi si wali yang terjadi padanya itu perkara luar biasa, sekalipun luar biasa, hatinya tetap tidak berubah.
Sebab itu si wali tidak merasa bangga dengan kekeramatan yang dizahirkan Allah padanya. Kerana dia tahu itulah qada' Allah. Kerana dia tahu itulah kudrat Allah, ketentuan Allah. Yang berbangga-bangga dengan perkara luar biasa ini, wali benda lain. Wali juga wali benda lain. Dia akan berbangga-banggalah dengan perkara pelik-pelik hal luar biasa itu. Si wali yang benar, yang jujur, dia tak berbangga. Kerana itu, itulah qada' Allah. Itu beza sikap antara wali yang hakiki dengan yang bukan hakiki. Wali ramai, wali nikah pun ada, wali hakim pun ada, macam-macam tu wali ada kat dunia ni. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap para awliya. Jadi sikap pada orang arif itu, apabila terjadi perkara pelik, dia tidak akan berbangga kerana dia tahu hakikatnya. Yang berbangga, yang menonjolkan diri, yang memasyurkan diri adalah si jahil yang tidak tahu hakikat ini. Firman Allah, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Surah At-Takwir ayat 29. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur sisi alam. Yakni kehendakmu itu tidak dapat menentukan apa-apa. Yang sebenarnya menentukan kejadian adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu manusia tidak disebut dalam Al-Quran mencipta perbuatannya, hanya mengusahakan perbuatannya. Tidak digunakan perkataan khalaqa wa ja'ala dan seumpamanya, tapi digunakan kasaba ataupun iktasaba. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dia memperoleh ganjaran kebaikan yang diusahakannya dan akan menanggung beban atas kejahatan yang diusahakannya. Kenapa? Kerana hakikat segala sesuatu itu tertakluk dengan qada' Allah, kudrat Allah, iradat Allah. Jadi kena jelas di sini. Kena faham hakikat tauhid al-af'al. Ini satu juzuk daripada juzuk-juzuk keyakinan kita terhadap Allah yang perlu diperkukuhkan. Kalau tidak diperkukuhkan di sini, kadang-kadang merosotkan keimanan kalau jahil dalam perkara ini. Kadang-kadang merubah sikap. Kalau dia seorang jahil, kalau dia seorang yang tidak mempelajari perkara ini dan mengingkari perkara ini, merosotkan keimanan. Kadang-kadang berlaku pada si alim yang syubhah di sini. Lalu syubhah dalam masalah tauhid af'al. Masalahnya kat mana? Masalah watak dan sikap. Dia jadi sombong. Tu nak tahu si alim yang syubhah dalam perkara ni, qada' Allah ni, dia akan mari penyakit tu, penyakit sombong, bangga diri. Itu penyakit si alim. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak dibala Allah dengan penyakit ini. Firman Allah lagi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Suratul Insan ayat 30. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Yani hakikatnya yang terjadi itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Kehendak manusia itu hanyalah sekiranya muafakat dengan kehendak Allah, terjadilah ia. Tapi yang tidak muafakat dengan kehendak Allah, maka tidak terjadi. Kalau kita perhati, tengok sungguh, teliti sungguh, memang jelas perkara ni. Tapi bila tak perhati, kelabu. Oleh kerana kita berasa kehendak kita jadi sama, tercapai sama, itulah yang mendandang kita daripada Allah. Kerana pengalaman hidup. Kalau kita nak jadi sama, nak makan hasil ilmu, jadi. Esok, datangan dah berasa. Datangan, tak tahu lagi esok tu. Tapi esok tu berasa jamin. Kuatnya pegangan kita.
Bukanlah keyakinan, tapi cenderung hati kita tak atas usaha sendiri. Ya, jadi pengalaman hari-hari inilah menjadikan kita mula pudar pandangan batin kita terhadap ketentuan Allah. Pasal hari-hari nak jadi sama, kita tak tengok hak kita nak tak jadi tu banyak juga kena molek. Banyak lagi hak tak jadi daripada hak jadi atas kandak kita tu. Tapi tak berhati. Kita berhati atas hak jadi tu. Itulah yang mendendeng kita dari Allah. Kita berhati hak sebaliknya juga tu. Hak tak jadi tu. Aku nak ni tak capai, nak ni tak jadi, nak ni tak jadi. Capur tengok mana banyak. Jadi jelas hakikatnya kejadian itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh dalam kalam hikmat selanjutnya, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu, yakni fikiranmu, daripada kerisauan mengatur hajat keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, yakni diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Kalam hikmat ini juga berkait dengan keyakinan terhadap tauhid al-af'al. Atas keyakinan Allah Ta'ala bukan saja mentakdir, menentukan kejadian, bahkan mengatur urusan makhluknya. Bukan saja menetapkan, tapi mengatur, mentadbir dengan penuh kebijaksanaan, penuh rahmat. Maka itu sebahagian dari keyakinan kita, bahawa Allah Ta'ala mengatur alam ini. Tidak seperti keyakinan sebahagian ahli falsafah zaman dulu kala, yang kerananya Al-Ghazali mengkufurkan mereka ini. Bagaimana keyakinan mereka itu? Mereka meyakini Tuhan mencipta alam, lalu membiarkan alam secara autonomi. Dari segi kudratnya, dari segi ilmunya, Tuhan hanya mengetahui secara menyeluruh, hanya berkuasa secara menyeluruh. Lepas tu urusan itu terserah pada makhluk sendiri menentukan nasibnya. Dan detail apa yang terjadi pada makhluk sudah di luar ilmu pengetahuan Tuhan. Itulah keyakinan ahli falsafah yang kerannya Al-Ghazali menjatuhkan hukum kufur bagi yang berpegang dengan paham seperti ini. Adapun kita, keyakinan kita, Allah Ta'ala bukan hanya mencipta alam ini, tapi juga menguruskannya, mentadbirkannya setiap waktu, setiap ketika, sepanjang zaman, dan setiap perkara. Tidak ada yang terlepas daripada aturan takdiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita yakini sekarang. Yang paling dekat untuk memperlihatkan hakikat ini diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa engkau tidak pernah memerhatikan? Kita ada dua jenis perbuatan ikhtiariyah yang berkait dengan pilihan kita. Yang di situ kita banyak terlindung dari Allah, kerana terdendeng dengan pilihan kita, kehendak kita. Tapi sebahagian dari perbuatan kita yang dinamakan ikhtiariyah, yang di luar pencaturan kita. Sudah berapa lama jantung kita berdegup? Sepanjang umur kita. Ada yang 40 tahun, ada 30 tahun. Tak pernah berhenti. Pernahkah kita mengatur geraknya? Tidak pernah. Darah kita mengalir. Sudah berapa lama dia mengalir? Pernahkah satu ketika kita mengatur haluannya? Mau pergi sini, mau pergi sini. Banyak ni, banyak ni. Tak pernah. Sepanjang umur kita belum, tak pernah sekalipun kita mengatur perjalanan itu. Pembesaran kita yang berlaku ni, puluhan tahun kita hidup, pernah sekali ke kita mengatur pembesaran kita? Rasa nak jatuh sekali, nak makan ambil kayu biar naik besar kepala sekali. Makan ambil kayu besar kepala naik.
boleh atur sekali. Ataupun nak atur bahagian betih saja, biar naik besar betih je. Tak pernah berlaku sepanjang umur kita. Di luar percaturan kita. Itulah tadbiran Allah. Pokok-pokok pun begitu. Yang melata, yang tumbuh itu dengan pattern-patternnya itu sejak dari dulu lagi begitulah. Pokoknya nyo tu terjadi durian. Nyo tu dari sumber yang satu, tanah yang satu, aturan siapa? Maka itulah renungan-renungan yang perlu kita renungi. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan pada mereka itu, pada diri mereka dan pada ufuk dunia ini, sehingga nyata, yatabayyan, nyata, jelas kebesaran, kebenaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah keyakinan kita, Allah bukan saja mencipta tapi mengatur, mengurus. Maka berlandaskan keyakinan inilah timbulnya kalam hikmat ini. Maka kata Syekh, rehatkan dirimu itu daripada memikirkan, sibuk pening kepala memikirkan urusan hidupmu, sehingga terbengkalai kewajipanmu terhadap Allah. Tu memikir urusan tu, memikir urusan ni, sehingga salatmu sudah tidak khusyuk lagi, sehingga kewajipan agamamu tidak tertunai. Kata Syekh, jangan. Kerana semua itu sudah diatur oleh Tuhanmu, sudah diurus oleh Dia. Jangan sampai engkau serabut, jangan sampai engkau sibuk memikirkan semua itu sehingga tergendala urusan ibadahmu terhadap Allah. Maka itulah kalam hikmat yang perlu didetailkan. Dan di sini juga timbulnya ruangan orang boleh menyalahfahami pelajaran tasawuf lalu menuduh yang bukan-bukan. Ni tengok ahli tasawuf ni mengejar kita sepanjang mikir tak bodoh gitu ya. Mikir-mikir arif nafsaka minat tadbir. Rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Jangan tadbir lok saja kadang-kadang pun gitulah. Begitu kita tasawuf mengajar kita, tidak? Maka sebab itu perlu difahami secara betul, didetailkan maksud. Jadi berdasarkan kenyataan ini semata-mata orang boleh menafsir secara salah. Tak susah kita nak kena kau orang ni, ambil satu dua kenyataan dia tu, cabut daripada keseluruhan kata-kata dia tu, boleh tafsir macam-macam lah. Begitulah caranya Ibn Rushd dituduh orang sehingga dihukum. Ulama besar dari Andalus, Ibn Rushd. Orang nak tuduh dia nak apa ni? Dia ambil beberapa kalimat dalam karya dia tu, padahal dia hanya satu juzuk daripada keseluruhan kalimat-kalimat yang lain. Lalu dibuat tuduhan atas kata-kata itu semata-mata, lalu disabitkan, dijatuhkan hukum gerananya. Manusia ni hati perut macam-macam lah. Hak jujur, hak jujur macam-macam. Kalau seseorang itu jujur, pasti akan diteliti dulu, akan dihalusi dan diteliti. Tapi kalau hati dan hati perut tu ada dua hawa-hawa lagi dah, mana pok macam-macam lah. Cepat sangat mari tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi kita sini rehatkan dirimu. Jangan sampai engkau memikirkan urusan kehidupanmu yang sudah di dalam urusan tadbiran Allah sampai ke tahap tadi. Dah lagi Mekah tahun ini, bahaya ni tak ada nak jaga perniagaan ni. Lagi semalam Jumaat ni, dah lepas ni tak ada orang ni. Sekalipun dari segi syarak ada pelepasan-pelepasan tertentu menurut kaedah syarak, saya tidak nafikan, ahli tasawuf tidak nafikan. Tapi ada kalanya kadang-kadang disebabkan kerana bima-bima itulah banyak tergendala urusan-urusan kewajipan beragama. Kewajipan kadang-kadang disebabkan kerana mengajar duniawi, banyak kewajipan tergendala, puasanya tergendala dan macam-macam lagi lah. Bahkan kadang-kadang tidak tergendala dari segi lain, terlaksana tapi penuh kelalaian solat, tapi mikir hal lain habis hilang khusyuk, mikir macam-macam lagi, hilang. Jadi kata Syekh, ternyata itulah yang dikatakan tadbir yang dilarang.
akan dijelaskan. Ada dua jenis tadbir yang dimaksudkan dalam tasawuf. Satu tadbir yang mahmud, mengatur, mengurus yang terpuji sifatnya. Yang kedua at-tadbir al-mazmum, mentadbir, mengurus yang tercela sifatnya. Apa beza antara dua akan dijelaskan sebagian oleh Syekh dalam kalam hikmat ini. Sebagai seorang hamba, wajib dan harus melulu mengenal kewajiban. Kewajiban kita mengenal kewajiban terhadap Allah, tanggungjawab kita terhadap Allah. Itulah yang ditugaskan kepada kita, mengenal pencipta alam ini dan berbakti kepadanya. Seluruh kehidupan kita adalah laluan untuk kita berbakti kepada pencipta, kepada seluruh alam ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ini beribadah kepadaku. Bagaimana manusia boleh beribadah kepada Tuhan yang tidak dikenalinya? Tidak dapat tidak, perlu makrifat dulu. Perlu makrifat dulu. Perlu kenal dulu. Perlu diperkukuhkan makrifatnya dulu. Barulah dapat dilaksanakan ibadah. Atas dasar inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan illa liya'budun sebagai illa liya'rifun, supaya mereka mengenalku, kata Allah. Setelah kenal, barulah terbina amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena tahu majikan dulu baru boleh kerja. Ni tak ada nombor kerja lagi ni, daftar tak ada, nak buat apa ni? Nama-nama akaun tak ada, nama selisih gaji pun tak ada, nak kerja mana kita ni? Majikan tak kenal lagi ni. Kita kenal majikan dulu, barulah terbina, terlaksana pekerjaan. Maka demikianlah, ini tugas besar manusia mengenal Tuhannya, lalu berbakti kepada Dia dengan sejujur-jujurnya. Sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Upahnya itu, ganjaran dari amal kita ada di tangan majikan kita, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Ta'ala yang memerintahkan kita supaya melaksanakan kewajipan itu, kewajipan ini, maka tunaikan sebaik-baiknya. Urusan kehidupan kita dalam tangannya, dalam jaminannya. Jangan sampai memikirkan semua itu menjadikan kewajipan kita terhadap Allah tergendala. Jangan sampai, kata Syekh. Maka tidak usah risau pikiran perasaan untuk mengatur, kerana khawatir, kerana bimbang. Kalau-kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba. Jangan sampai kita duk sibuk mikir apa-apa yang menjadi jaminan Allah Ta'ala itu tak boleh, tak tercapai, tidak terlaksana. Timbul keraguan itu. Kata Syekh, jangan sampai ke situ. Banyak jaminan Allah. Hakikatnya semuanya terangkum di dalam jaminan Allah. Hidup mati kita, jaminan Allah, di tangan Allah. Rizki kita berkait dengan ajal, dengan rizki dan macam-macam, semua itu termasuk dalam jaminan Allah, ketentuan Allah. Jadi jangan sampai memikirkan tentang semua perkara-perkara yang termasuk dalam jaminan Allah itu menjadikan ibadah kita tergendala ataupun menjadi kurang dan sebagainya. Jangan sampai, kata Syekh. Atau terlambat sebab ragu terhadap jaminan Allah, tanda kurangnya iman. Tanda kurangnya iman kita kerana keraguan itu. Jadi Syekh ini ingin menganjurkan kita, jangan sampai kita memikirkan perkara-perkara tadi itu, terutamanya isu rizki. Rizki bahasa lama, bahasa sekarang ekonomi. Bila sebut rizki ni, awak ingat kita tua, kita kuning.
tak nampak besar. Tapi bila sebut ekonomi, ini isu besar ni, isu dunia ni. Padahal tu juga ekonomi semua tu rezeki Tuhan belaka tu. Tapi perkataan alam bila sebut rezeki kat rasa tak urak je bunyi. Bila sebut ekonomi, profesor cakap isu tu. Macam-macam karya tulis gini-gini ni. Rezeki belaka tu. Jadi nak menceritakan bahawa Syekh ini nak mengaitkan bahawa selalu terjadi kecelaruan dalam memikirkan isu rezeki. Orang banyak sibuk fikir tentang perkara ni. Lalu disebabkan kerana fikir isu ekonomi ni, banyak kewajipan-kewajipan agama kadang-kadang tersisih, terpinggir. Kerana bimbang ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Banyak. Ni diketepikan. Ni diketepikan. Solat, puasa, haji, zakat, semua ketepikan. Zakat diketepikan. Kerana ni, bahaya kita nak negara ni, mereka zakat ni. Kau kurang ni. Mari mikir. Main semayang 5 waktu ni habis masa ni. Tak ada nak jaga kilang kita kali ni. Main semayang. Kakak semayang ni. Mana cerita ni? Banyak. Minum air setengah jam dah sudah. Minum kopi sejam kena molek. Tapi semayang 10 minit jadi mikir lalu. Banyak habis masa ni. Mari mikir itu. Mari. Inilah isunya. Inilah persoalan kehidupan kita. Jadi isu selalu terjadi pikiran-pikiran seperti ini, kebimbangan-kebimbangan seperti ini. Syekh ini memberikan kita suatu petunjuk, satu pedoman, supaya orang tidak sampai ke situ pemikirannya. Tidak ada kebimbangan-kebimbangan yang tidak berasal seperti itu. Ternyata mentadbir itu bukanlah semuanya dilarang. Saya ingin menjelaskan ini supaya orang tidak terkeliru dengan kalam hikmat yang tidak dijelaskan detail dalam kitab ini, tapi didetailkan di dalam karya-karya syarah hikam yang lain. Ada hadis Nabi, husnul tadbir nisfu ma'isha. Pandai mengatur, mengurus sesuatu itu sebahagian dari kehidupan. Hadis ini semacam memberi dorongan supaya kita memiliki kemahiran di dalam mengurus, kerana ia adalah sebahagian dari kehidupan, sebahagian daripada kesempurnaan kehidupan kita, kepandaian mengurus dan mentadbir ini. Jadi secara tidak langsung sabit dengan nas hadis tentang isu mengurus ini, seolahnya menganjurkan kita, bahkan memberi kebenaran kepada kita untuk mengurus dan mentadbir. Apatah lagi kenyataan-kenyataan yang kita baca sirah Nabi SAW dan para sahabat, ternyata urusan mentadbir ini adalah sebahagian daripada apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan. Nabi mengurus, Nabi pun bermesyuarat juga. Wa amruhum syura bainahum. Itu sebahagian dari urusan mentadbir. Jadi kata-kata Nabi, kehidupan Nabi ternyata tidak dapat dipisahkan daripada urusan dan tadbiran. Lalu bagaimana ahli tasawuf menganjurkan kita rehatkan dirimu daripada mentadbir? Berarti tadbir yang dimaksudkan itu bukan semata-mata menguruskan. Kalau begitu tadbir yang bagaimana yang dilarang oleh tasawuf di sini? Pertama sekali, tadbir yang melupakan qada Allah. Lupa, tak nampak. Seolah-olahnya kita mengaturkan hidup kita ini atas keyakinan apa yang akan berlaku itu semata-mata menurut tadbiran kita, percaturan kita. Itu tadbir yang dilarang. Tadbir yang menafikan adanya ketentuan Allah. Tadbir yang menolak terus adanya ketetapan Allah atas keyakinan semata-mata kebijaksanaannya, atas semata-mata kerana kepandaian yang mengurus dan mentadbir. Inilah yang merasakan. Yang kedua, tadbir yang tidak mengambil kira halal dan haram. Ia lekok belaka. Sedangkan itu sempadan. Urus warna sekalipun kena jaga halalnya, kena jaga haramnya. Yang
tidak bertemu dengan itu, tak apa. Nak buat tu, nak buat ni, tak apa. Macam-macam boleh uruskan. Macam-macam cara boleh diuruskan. Tapi kena tengok, ini diharuskan syarak atau tidak. Dalam membina perekonomian keluarga hidup. Macam-macam cara. Meniaga, jual air batu. Jual itu, jual ini. Macam-macam boleh. Jangan nipu. Bohong. Monopoli. Dan macam-macam. Lagi. Jadi janganlah urusan kita mentadbir itu mengambil kira perkara ini. Maka itulah tadbiran yang diharuskan. Jadi mana-mana tadbiran yang dasarnya ada keyakinan terhadap ketentuan Allah dan mengambil kira halal haram, syarak ini diharuskan. Yang Syekh larang ni tadbir yang melupakan semua itu, seolah-olahnya jaya atau gagal kita, hidup mati kita semata-mata atas tadbir ni. Itulah yang mengganggu ibadah kita. Sampai kita tertinggal haji kita, sampai kita tertinggal zakat kita, sampai kita tertinggal ibadat solat kita, semata-mata kerana tadi tu tak ada ni habis kita. Kenapa sikap kita jadi begitu? Kerana lupa kepada qada-qadar Allah, lupa kepada pencaturan Allah, maka timbullah tadbir semacam itu. Tapi bagi orang yang mentadbir, lalu di dalam jauh di lubuk hatinya melihat ketentuan Allah, maka itu tidak sampai begitu. Kita uruskan setakat ini, insya-Allah boleh. Insya-Allah. Cari, tetap cari. Tapi belum tentu, dan insya-Allah dapat. Sampai masa kewajipan ini kena ditunaikan. Begitu maksudnya. Jadi Syekh ini melarang orang yang mentadbir sejenis tadi. Lupa kepada qada-qadar Allah, lupa halal haram, lalu habis. Inilah yang menyebabkan rosak kewajipan, rosak ibadah, rosak kehidupan dan macam-macam lagi. Begitulah yang perlu dipahami dalam kalam hikmat ini. Bukan semata-mata kita dilarang mentadbir lalu jadilah Jabariyah. Jabariyah ini seperti bulu yang ditiup angin. Kau andalah siapa mana-mana pun kau andalah. Jatuh mana-mana pun kau andalah. Itu i'tiqad Jabariyah. I'tiqad seperti ini tidak ada dalam tasawuf. Jadi berarti kena difahami betul-betul kata-kata ahli tasawuf. Lihatkan dirimu daripada mentadbir adalah dengan arti mentadbir yang mazmum, yang tercela tadi, yang tidak ada dasar keyakinannya, yang tidak mengambil kira halal dan haramnya. Kemudian kata Syekh pada kalam hikmat selanjutnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping keteliduranmu terhadap kewajipan-kewajipan yang diamanatkan, yang ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Sekarang Syekh ingin menjelaskan secara lebih lanjut berkait keyakinan terhadap ketentuan Allah yang melibatkan sikap kita. Dan sikap kita itu menunjukkan kepada taraf mata hati kita, sama ada terang atau kelabu, sama ada jelas ataupun buta mata hati. Maka salah satu tanda mata hati yang buta kalau nak dikenali, tandanya kata Syekh bahawa mata hatimu itu sama ada kelabu ataupun buta, iaitu apa-apa yang menjadi jaminan Allah engkau sangat bersungguh-sungguh mengusahakannya. Tapi kewajipan dalam masa yang sama, kewajipan-kewajipan yang dipatukan ke atasmu kau abaikan, kau cuaikan. Itulah tanda mata hatimu buta, kata Syekh. Hal-hal lain mati-matian dikejarnya. Hal-hal kewajipan agama tak tepi, itu tanda mata hati yang buta.
Jadi oleh kerana sudah masuk waktu Isya, kita berpisahkan ini dulu dan kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.